Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada korang semua yang masih lagi sudi untuk menonton video kisah seram netizen ni. Okay, terima kasih banyak. Ya, sebab tak jemu untuk menonton, yalah, channel ni bukanlah hebat mana, tapi tetap ada penonton yang setia ataupun pendengar yang setia. Aku pun dah rasa syok, aku pun dah rasa seronok. Okay, terima kasih banyak kepada sesiapa yang masih lagi belum subscribe channel YouTube aku ni, iaitu channel Sir Izwan. Korang boleh tekan butang subscribe di bawah dan juga korang boleh tekan butang loceng supaya korang mendapat notifikasi setiap kali aku memuat naik video-video yang terbaru . Okay, so kepada yang baru mendengar ataupun baru subscribe channel aku ni, aku ucapkan selamat mendengar, selamat datang. Dan untuk makluman kepada yang baru ni, okay, Kisah Seram Netizen ni adalah sebuah rancangan podcast di mana aku berkongsi kisah-kisah seram yang telah dikirimkan daripada para netizen kepada aku, di mana mereka mengirimkan kisah-kisah seram mereka melalui dua cara . Satu, mereka mengirimkan daripada menggunakan Facebook, dan yang kedua, mereka menggunakan email . Jadi kepada yang sedang mendengar, kalau korang nak kongsikan kisah seram korang, korang boleh share cerita seram korang dengan menghantar cerita tu kepada aku melalui Facebook. Aku ada letak link dekat ruangan description kat bawah, link Facebook aku. Dan korang juga boleh hantar cerita seram korang melalui email. Sekali lagi aku nak mengingatkan yang cerita kisah seram netizen ni, cerita-cerita seram yang disampaikan dalam kisah seram netizen ni, kita anggap dia sebagai hiburan semata-mata je lah kan. Kita jangan terlalu taksub kan, sampai kita jadi terlalu takut. Cerita ni kita anggap je sebagai hiburan, dan kalau rasa macam tak nak percaya tu pun tak apa. Yang kata macam boleh betul-betul percaya benda ni ialah orang yang pernah mengalami benda ni sendiri situasi seram seperti mana yang mereka kongsikan dalam cerita seram mereka. Okay, jadi untuk hari ni aku nak kongsikan ada dua kisah seram yang telah aku dapat daripada Facebook. Okay, ada dua kisah seram. Kita mulakan dengan kisah seram yang pertama ni, di mana cerita ni dikongsikan oleh Puan Nur yang mengirimkan cerita dia melalui Facebook. So Puan Nur ni kata dia ada kawan serumah, dan kawan serumah dia ni telah kena rasuk dengan makhluk halus menyebabkan Puan Nur ni berpindah rumah disebabkan apa yang berlaku ni. Jadi tanpa kita buang masa, jom kita terus saja ke cerita penuh berkenaan dengan kisah seram Puan Nur. Kejadian ini berlaku pada tahun 2007, di mana pada ketika itu saya baru saja pulang dari tempat kerja. Sebelum tu, saya nak cerita, kawan saya ni dia pakai tangkal. Sebabnya saya pernah tanya, apa yang tergantung di lehernya tu? Dia kata itu tangkal. Tapi saya lepas tu tak tanyalah lebih lanjut, tangkal tu untuk apa? Kemudian, kawan saya ni juga dia pernah kata yang dia ni ada saka. Saya masa dengar tu macam rasa biasa je lah. Yelah, sebab dia kata dia ada saka, tapi saya tak pernah tengok pun ada benda-benda pelik yang jadi pada dia. Tapi bila kejadian kena rasuk ni berlaku, barulah saya tahu kesan saka tu pada dia. Jadi masa tu saya baru sampai rumah dari tempat kerja, dan ketika itu saya berada di luar rumah, tak sampai betul-betul depan rumah pun, ada dalam beberapa kaki lagi saya nak sampai kat rumah saya. Dan saya boleh dengar ada bunyi, ada audio ayat-ayat suci Al-Quran yang datangnya dari rumah saya.
Masa tu saya dah mula rasa pelik. Kenapa ada orang pasang audio ayat-ayat Quran kat rumah ni? Masa tu saya dah rasa pelik lah. Sebab apa ada bunyi bacaan suci ayat Quran yang datang dari rumah tu, rumah saya. Lepas tu saya perasan pintu rumah saya tu terenganga, terbuka luas. Dah kenapa pula budak-budak rumah saya ni tak tutup pintu kan? Saya ni duduk rumah flat Bila saya masuk dalam rumah, saya tengok audio ayat-ayat Quran tu datang dari CD player yang dipasang di televisyen. Pada masa sama juga, saya lihat kawan serumah saya sedang membaca surah Yasin. Yang tak ada membaca sekali masa tu ialah kawan saya yang pakai tangkal tu dan yang ada saka tu. Dia tak ada sedang baca Yasin dengan dua lagi kawan saya pada ketika itu. Dan bila saya tengok kawan saya, bila saya dah masuk rumah, saya tengok dua kawan saya tu tengah baca Yasin, saya macam terpinga-pinga lah. Saya datang menghampiri diorang, kemudian dua orang ni ajak saya baca Yasin sekali. Tapi saya macam tanya-tanya lah. Saya pun tanya kepada orang, kenapa baca ni? Kenapa baca Yasin ni? Dan dua kawan saya tu cuma jawab, kau baca je lah. Saya pun masa tu tengok kawan saya tu macam serius semacam. Dan saya pun tak beranilah pula nak ulang pertanyaan saya tu. Jadi saya pun duduk sebelah dua kawan saya tu dan kami pun terus membaca Yasin. Tapi saya baca tanpa saya tahu kenapa saya baca Yasin tu. Sedang saya baca Yasin tu, tiba-tiba saya terdengar suara kawan saya yang pakai tangkal tu. Untuk memudahkan cerita, saya bagi nama kat dia Ili lah. Ili. So Ili ni lah yang pakai tangkal dan ada saka. Saya dengar suara Ili bercakap dari dalam bilik. Ili pada ketika itu sedang ada di dalam bilik dia. Dan saya dan dua orang kawan saya yang sedang baca Yasin boleh dengar dia bercakap, orang kat luar tengah takut tu. Ili ulang cakap macam tu sebanyak 3 kali. Orang kat luar tengah takut tu. Orang kat luar tengah takut tu. Masa tu saya tahu itu suara Ili. Tapi suara dia kedengaran lain. Saya tak pernah dengar suara dia jadi macam tu. Masa tu juga saya dah mula rasa pelik dan ada juga rasa seram. Dan saya perasan pula masa tu ada tunang Ili depan pintu bilik dia. Masa masuk saya tak perasan, tapi masa saya dah duduk, saya dah baca Yasin, dan bila saya pandang bilik Ili, masa saya dengar suara Ili bercakap tu, saya tengok ada tunang Ili depan pintu. Saya tertanya-tanya sendirian, kenapa ada tunang Ili kat sini? Ini rumah perempuan ni. Dan bila saya tanya pada kawan saya yang dua orang tu yang sedang baca Yasin dengan saya, dia orang kata dia orang dah panggil tunang Ili datang sebab nak bantu. Tunang Ili ni yang saya dapat tahu dia ni memang handal lah bab-bab tentang rawatan Islam. Jadi dia datang untuk cuba membantu memulihkan Ili. Dan tunang Ili tu duduk depan pintu sebab kawan-kawan saya kata Ili cuba nak larikan diri keluar daripada rumah beberapa kali. Jadi untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku, kalau Ili tiba-tiba berlari keluar rumah dan hilang entah ke mana, jadi tunang Ili pun duduklah di depan pintu bilik agar Ili tidak keluar. Tunang Ili juga cakap yang benda yang telah merasuk ke dalam badan Ili ialah benda jin Islam. Tapi kami tak tahu benda tu betul ataupun tidak, dan kami cuma mendengar sajalah apa yang tunang Ili cakap. Selepas 2 jam kami terus membaca Yasin, audio Al-Quran pun dibuka. Badan Ili jadi lemah. Tapi tak lama lepas tu, masa tu kami ingat makhluk halus tu, jin tu dah keluar daripada badan Ili. Tapi kami silap.
Mula-mula Ili jadi lemah, tiba-tiba Ili jadi kuat semula. Dan yang peliknya, jin ataupun makhluk halus yang masuk dalam badan Ili kali ini macam jin ataupun makhluk halus seorang lelaki. Sebab tiba-tiba dia keluar daripada bilik, dia ada minta sejadah dan juga kopiah daripada kami sebab dia kata dia nak solat. Kemudian dia pergi ambil wuduk dan solat pula seperti seorang lelaki. Malam tu saya dengan dua kawan saya memang tak boleh tidur lena disebabkan keadaan Ili yang masih lagi belum elok. Kami terbayang-bayang makhluk yang telah merasuki Ili. Adakah ini ada kena-mengena dengan tangkal dan saka yang dimilikinya? Pada waktu subuh, barulah mak ayah Ili sampai dan kemudian membawa Ili pulang ke kampung untuk berubat. Tapi disebabkan situasi Ili tu, apa yang telah berlaku pada Ili dalam rumah tu, saya telah nekat untuk berpindah rumah kerana saya cukup takut dengan gangguan begitu. Saya ni memang jenis mudah rasa takut. Lebih-lebih lagi bila saya tahu kalau ada rakan serumah yang memakai tangkal dan juga memiliki saka. Terima kasih Cik Izwan kerana kongsikan cerita saya ini. So itulah dia cerita daripada Puan Nur berkenaan dengan rakan serumahnya dengan nama rekaan Ili, bukan nama sebenar. So kalau ikut daripada cerita ni memang macam yalah, orang-orang yang pakai tangkal, ada saka ni, setahu aku dia memang akan ada potensi untuk jadi macam ni, kena rasuk semua dan sebagainya. Okay, sebab kadang-kadang aku pernah dengar cerita, kadang-kadang ada saka ni dia nak tunjukkan diri juga ataupun dia cuba untuk menguasai badan orang ataupun badan si pemiliknya. Dan mungkinlah ini yang telah terjadi kepada si Ili, kepada kawan Puan Nur ni. Dan akhirnya menyebabkan dia dirasuk dan menyebabkan Puan Nur rasa takut dan akhirnya dia pun berpindah. Apa-apa pun terima kasih kepada Puan Nur sebab sudi untuk kongsikan kisah seram ni dalam rancangan Kisah Seram Netizen. Baiklah, so jadi sekarang kita akan mendengar pula cerita seram daripada pengirim yang seterusnya. Okey, ini cerita seram yang kedua untuk malam ini. Jadi cerita ini telah dikirimkan daripada seorang pengirim yang menamakan dirinya sebagai Echa. Okey, ini berkenaan dengan Puan Echa. Dia ternampak sesuatu yang menyeramkan dan menakutkan semasa dia dalam perjalanan pulang ke rumah mentua. Pulang pula kan. Perjalanan pulang ke rumah mentua, dia nampak benda yang menakutkan. Jadi untuk kita mengikuti kisah lebih lanjut tentang kisah seram Puan Echa ni, jom kita sama-sama dengarkan cerita penuh ini. Pada ketika itu, jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Saya dan suami memang suka balik waktu malam sebab perjalanan lebih tenang dan cuaca tak panas dan terik macam waktu siang. Bila balik waktu malam ni, kereta tak banyak. Dalam kereta pun tak terasa sangat bahang panas. Jadi memang seronok balik waktu malam. Saya seronok, suami seronok, anak-anak yang duduk kat belakang pun seronok. Tapi yang tak seronoknya apabila saya ternampak benda yang tak sepatutnya saya nampak pada malam tu. Saya sampai di rumah mentua saya ni pada waktu tengah malam. Mentua saya ni tinggal di apartmen. Sebelum nak sampai blok apartmen mentua saya,
Kereta yang saya naiki dengan suami perlu melalui satu blok apartmen ni. Suami saya bawa kereta pun tak laju mana, perlahan sahaja. Lagipun, buat apa nak laju-laju dalam kawasan apartmen ni? Jadi, masa lalu satu blok apartmen ni, mata saya asyiklah memandang blok apartmen tersebut. Tengok atas, tengok bawah, tengok semuanya lah yang ada kat situ. Kemudian, mata saya pandang di satu koridor ni. Koridor yang ada lift lah kat situ. Masa saya tengok kat koridor ni, tiba-tiba saya ternampak sesuatu yang sangat pelik. Dia pelik sebab saya tak pernah nampak benda tu sebelum ni. Secara serta-merta, bulu roma saya terus meremang. Sebab apa yang saya tengok tu memang pelik sangat. Saya nampak satu susuk lembaga yang sangat besar, yang tingginya lagi tinggi dari pintu lift. Saya tahu tinggi dia lagi tinggi dari pintu lift sebab lembaga tu dia berdiri betul-betul depan pintu lift. Tinggi, besar, warna hitam. Kemudian lembaga tu dalam keadaan membongkok. Dahlah tinggi dan dalam keadaan membongkok pula tu. Masa saya pandang benda tu, saya berasa lega lah juga sebab lembaga tu tak menoleh ke arah saya. Tapi rasa lega tu tak lega mana pun, saya tetap rasa takut. Jantung saya berdegup kencang, hati berasa berdebar-debar. Tangan pun jadi sejuk macam peti ais. Saya masa tu terus baca ayat kursi. Dalam kereta dahlah ada anak-anak kecil. Saya harap mereka tak kena ganggulah. Masa dalam kereta tu, saya tak bagi tahu pun suami apa saya nampak. Saya pun tak naklah dia rasa takut. Nanti dia takut, saya pun lagilah takut. Saya cuba buat macam biasa. Bila dah sampai blok apartmen mentua, masa nak turunkan barang dari kereta, suami pegang tangan saya. Dia kata, sejuknya tangan awak ni. Awak ni okey ke tak? Saya senyum-senyum je. Dan saya cakap, saya okey. Padahal dalam hati, bukan main takut dah dengan apa saya nampak tadi. Saya masih berdoa agar benda tu tak ikut sampailah betul-betul kat rumah mentua. Bila dah masuk rumah mentua, dah tidur semalaman, dah confirm tak ada yang mengikut, barulah saya cerita pada suami tentang apa yang saya nampak. Lepas tu suami kata, patutlah tangan awak rasa sejuk. Nampak benda yang bukan-bukan punya. Saya pun senyum-senyum je lah masa tu. Tapi rasa lega sangat. Sebab benda tu, benda yang tinggi, lembaga hitam, membongkok tu, tak ikut saya sampai rumah. Ya, jadi itulah dia perkongsian daripada Puan Echa berkenaan dengan pengalaman seramnya yang ternampak lembaga berwarna hitam yang lagi tinggi daripada yang sama tinggi dengan pintu lift, maafkan saya. Okey, sama tinggi dengan pintu lift. Dan Puan Echa ni kira dia beruntung sebab dia nampak dalam kereta dan dia nampak pula masa tu bukan berseorangan. Bayangkan kalau kita berada di tempat Puan Echa ni tapi situasinya lain. Kita berseorangan dan kita pula berada di koridor tu. Dan makhluk tu pula dia toleh tengok kita. Macam mana agaknya perasaan kita masa tu kan?
Tapi apa pun terima kasih kepada Puan Echa sebab sudi untuk kongsikan kisah seramnya di dalam rancangan Kisah Seram Netizen ni. Jadi aku rasa setakat tu sajalah rancangan Kisah Seram Netizen untuk malam ni. Seandainya korang yang mendengar ni ada yang nak share cerita seram korang, bolehlah share dengan aku dengan cara korang boleh share melalui Facebook. Klik link Facebook aku kat ruangan description. Hantar kepada aku. Dan kemudian korang juga boleh guna email. Kalau macam tak nak guna Facebook, guna email lah. Aku ada juga letak alamat email aku kat bawah dan korang boleh hantar email cerita soram pula. Banyak kali tersyasyul kat sini. Korang boleh hantar cerita seram korang melalui email juga. Alright, so kalau dah tonton, korang suka dengan apa yang aku dengar, korang suka dengan apa yang aku sampaikan ni, jangan lupa untuk klik thumbs up dan jangan lupa untuk subscribe channel aku ni. Kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah di dalam rancangan Kisah Seram Netizen.